Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mula dengan Fatihah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keizinan kepada kita untuk sama-sama berkumpul pada malam ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan untuk kita bertemu insya-Allah. Marilah sama-sama kita mentajdidkan syahadah kita, mentajdidkan iman kita dengan sama-sama kita mengucap dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Allah berfirman dalam Al-Quran. Kita mulakan dengan ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallah alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 23-24. Dan di antara orang-orang yang beriman, ada di antara mereka yang telah menepati apa yang telah dijanjikan oleh Allah ataupun dijanjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, yang syahid. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada orang-orang yang benar. Kerana kebenaran itu dan menyiksa orang yang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah. Kita nak merasai bagaimana dalam ayat ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini
janji-janji Allah itu, mereka ni akan menepati janji. Maknanya syahadah yang mereka ucapkan itu, perjanjian bai'ah dengan Allah itu, tidak akan dimungkiri. Dia akan tetap menjaga. Dan rukun-rukun syahadahnya, dia akan menjaga tuntutan-tuntutan syahadah dan sebagainya. Maka di kalangan mereka yang menepati janji itu, ada yang gugur syahid, ada yang pergi terlebih dahulu daripada kita, dah syahid dah. Dan di antara mereka pula yang masih menunggu. Macam kita ni masih menunggulah bila agaknya akan mendapatkan husnul khatimah, syahid fi sabilillah. Dan mereka yang menunggu itu tidak mengubah janjinya, tetap dengan janji bai'ahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahadah yang diucapkan, supaya Allah memberikan balasan kepada orang yang benar dengan kerana kebenarannya, dan menyiksa orang yang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubatnya bila mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah gambarkan tentang mereka yang menepati janji dan mereka yang melakukan kebenaran akan diberikan oleh Allah balasan yang baik. Dan mereka yang munafik, yang janjinya itu terputus, syahadahnya terputus tadi, maka mereka itu akan dibalas dengan siksaan. Dan kemudian ataupun mereka bertaubat, maka Allah akan menerima taubat. Firman Allah yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ini surah Yusuf ayat 108. Qul hazihi sabili, katakanlah inilah jalan agama ini, jalan yang aku menyeru kepadamu, dan juga yang mana aku mengajak kamu kepada Allah di atas hujah-hujah yang nyata. Jadi kita mengajak kepada Allah ni di atas dalil. Di atas dalil, bukan saja-saja cakap-cakap, ikut-ikut, taklid, tapi atas hujah yang nyata. Ana wa manittaba'ani, iaitu untuk mengikut akulah tadi. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku dan kami tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Jadi pada hari ini kita melihat banyak perkara berlaku di Malaysia. Antara yang heboh pada hari ini ialah bagaimana terdedah dengan izin Allah, terdedahnya apa yang digambarkan sebagai gerak kerja Israel, Mossad, di dalam negara kita ini, yang mahu menganiaya, menangkap, menculik kawan-kawan kita dari Palestin. Dan Allah izin penculikan yang mereka cuba buat tu tak jadi. Penculikan tu tak jadi. Allah izin tak jadilah. Jadi bila tak jadi ni, maka terdedah kepada kita. Dan alhamdulillah, ini satu perkara yang berlaku, yang sebenarnya sudah tiba masanya untuk kita merasakan perlunya kita untuk bersiap sedia. Sebab segala yang berlaku ni, dia bukan berlaku tanpa ada dia punya kebaikan dia, tanpa ada kepentingan dia. Tapi dia berlaku dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Maknanya apa? Kita hidup, kita kata Malaysia aman, damai, tidak ada kejahatan-kejahatan. Yahudi tak jahat, tak kacau sini, dia kacau orang Palestin aja, dan sebagainya. Rupanya dia dah ada dah kat sini. Dah ada dah di negara kita ni. Kalau dulu Dr. Fadi telah dibunuh, ditembak sebelum sempat dia pergi solat subuh. Sekarang ini diculik, diculik untuk mendapatkan mungkin maklumat-maklumat tertentu dan sebagainya. Jadi kita telah mendengar berita ini, dan ini menunjukkan bahawa sebenarnya kita bukanlah berada di zaman-zaman yang tidak ada musuh, tidak ada kita kata gangguan. Sebenarnya kita berada di zaman peperangan. Peperangan yang kita tak nampak. Yang kita nampak, contohnya mungkin kesusahan ekonomi, kesusahan makanan atau sebagainya lah.
Kita tak nampak, rupa-rupanya kita sedang diserang. Sedang diserang. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan berbincangkan berkenaan dengan al-Islam. Islam dan juga siasah kebangkitan Islam. Siasah kebangkitan, maknanya politik yang sebenarnya. Yang politik yang insya-Allah saya akan cuba bersama-sama dengan izin Allah cuba menyampaikan satu perkara yang penting yang kadang-kadang kita tak perasan. Perkara ini berlaku dalam kehidupan kita dan kita ingat benda ni banyak kesalahan-kesalahan dari sudut kefahaman. Banyak salah dari sudut kefahaman. Ada yang kata politik ni tak penting. Politik ni hanya sekadar nak memenuhkan sistem dan sebagainya. Ada yang kata politik ni pula penting, suci. Sesuatu yang suci perlu diperjuangkan. Ada yang kata politik ni pula kita boleh ambil manfaat. Jadi pada hari ini kita akan memulakan berkenaan politik insya-Allah dan kemudian kita akan melihat dari sudut gambaran sikap-sikap manusia yang ada di sekitar politik ini untuk kefahaman kita dan kemudian selepas tu kita akan bincang pula kalau ada kesempatan tentang demokrasi, macam mana sistem demokrasi yang kita macam tak keluar suara. Tak ada suara? Ada suara. Ada suara. InsyaAllah. Cuba cek. Jadi kita lihat macam mana kegiatan-kegiatan, macam mana demokrasi, apa pandangan Islam tentang demokrasi, apa pandangan kita tentang pilihan raya. Jadi insyaAllah kita akan pergi ke situ sampailah yang last kali kita akan tengok siapakah dia pemimpin-pemimpin yang sepatutnya kita tengok dia sebagai orang yang boleh, yang perlukan kepada bantuan ke sebagainya lah. Wallahu alam. Itu kemudian sikit. Jadi sebagai mukadimahnya saya bukanlah nak pergi kepada akademik sangat, tapi saya ingin cuba membentangkan kepada saudara-saudara sekalian sama-sama beberapa pandangan-pandangan ulama yang kita petik daripada kitab-kitabnya seperti Risalah Ta'lim, Ar-Risalah Ta'lim Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Begitu juga dengan tulisan-tulisan mereka yang telah berkecimpung di dalam gerakan Islam. Antaranya As-Sayyid Ahmad Muhammad Al-Wakil. Di dalam kitabnya Hadza Ad-Din Baina Jahli Aba'ini wa Kada Ad-Da'iyah. Ini terbitan di Madinah. Jadi saya akan petik beberapa mereka punya pandangan-pandangan para ulama kita dan juga beberapa ulama gerakan Islam yang lain yang kita akan cuba gabungkan untuk kita memahami hakikat politik dan kebangkitan Islam di akhir zaman. Dan begitu juga kita akan melihat sedikit tentang bagaimana tanggapan kita, apa stand kita. Ramai orang tanya, Ustaz nak undi mana? Ustaz nak undi mana? Jadi sebelum kita sebut pasal undi siapa, sebelum kita sebut pasal bagaimana berkenaan dengan parti-parti dan sebagainya tu, maka insya-Allah kita akan cuba bincangkan tentang beberapa perkara yang betul tentang siasah ini, tentang politik ini, tentang dari sudut kepahaman-kepahaman yang ada pada para ulama kita. Termasuklah Profesor Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah yang telah pun meninggalkan kita. Juga termasuk juga pandangan-pandangan daripada mereka yang telah syahid fi sabilillah. Contohnya Syekh Ahmad Yasin rahimahullah merupakan antara syahid. Begitu juga syahid yang lainlah, ramai lagi insya-Allah. Jadi sebelum kita membentangkan perkara ini, saya ingin memetik apa yang digambarkan, yang ditulis atau diucapkan oleh Syekh Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, bagaimana dalam kitabnya, dalam dia punya kenyataan dia, bagaimana dia pertama disebut satu perkara yang perlu kita nak menarik perhatian tentang ad-din dan politik, ad-din dan politik dan siasah, ad-din wa siasah. Yang pertama sekali dia kata sini, sesungguhnya perbezaan antara kepartian dan politik adalah jauh. Jadi sebenarnya politik kepartian dengan politik adalah jauh, dia berbeza. Kadang-kadang kedua-duanya berhimpun dan kadang-kadang dia berpisah, kata Al-Banna. Kadang-kadang seseorang lelaki itu adalah orang politik sepenuhnya. Dia memang orang politik sepenuhnya. Dalam keadaan dia tak ada parti. Jadi kadang-kadang kita nampak dia ni politik, tapi sebenarnya dia tak ada parti. Dia bukan orang parti lah, tak ada kepartian. Dan tidak ada hubungan dengannya, tak ada pun hubungan dengan parti politik. Kadang-kadang seseorang itu dia dilihat sebagai orang parti.
Allah Akbar. Orang parti, quote and quote. Orang parti ni maknanya orang yang ada parti politik lah. Kalau kat Malaysia ni banyaklah. UMNO yang paling besar, orang Islam Melayu kita. PAS yang kedua paling besar. Kemudian parti-parti yang lain lah kan. Jadi kadang-kadang orang tu dia nampak macam orang parti. Dalam keadaan dia sikit pun tak faham politik. Politik pun dia tak faham. Tapi dia orang parti. Kan? Tapi dia tak tahu politik tu apa. Dan kemudian kadang-kadang kedua-duanya berhimpun. Maka jadilah orang politik dan orang parti. Kan? Ataupun orang parti dan politik. Kan? Jadi sebab itulah kita nak sebut sini, kan, politik ini bukanlah hanya mengundi sebagainya, tetapi dia lebih daripada itu. InsyaAllah kita akan bincang. Jadi ada orang nampak macam orang parti, tapi sebenarnya tak faham pun politik tu apa. Apa maksud siasah dalam Islam, tak faham. Ada orang pula, dia bukan orang parti, tapi dia faham siasah, dia faham politik. Sehingga akhirnya dia bertindak mengikut kepahaman dia. Ada masanya berpisah keduanya, ada masanya bersama. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang sebagai mukadimah kita nak bincang kat sini ialah bagaimana orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang jahil tentang Islam. Orang yang bukan Islam yang jahil tentang Islam, tak tahu Islam tu apa. Ataupun dia tidak sanggup berhadapan dengan Islam. Yang mana begitu kuat dalam jiwa orang beriman, orang Islam tu adanya dalam hati mereka beriman, persiapan, mempertahankan sebagainya. Jadi mereka ni tak faham tentang Islam, atau orang Islam, orang bukan Islam yang memang tak tahu Islam tu, mereka cuba pula nak membataskan politik tu begini. Dan kemudian politik itu pula diletakkan kepada Muslim. Jadi sistem orang bukan Islam yang tak kena mengena dengan Islam, sistem orang bukan Islam yang politik, yang siasah ni tak tahu pun Islam, ataupun tak suka, ataupun dia benci, tapi dia impose kepada orang Islam supaya ikut dia. Dan kita pula, oleh kerana kita tak faham dengan keadaan yang benar, kita pun ikut dia. Jadi ini nombor dua, suasana orang bukan Islam, suasana sistem bukan Islam yang berlaku dan berjalan, sehingga kita hari ini ingat itulah Islam. Maka mereka pun menyebarkanlah kefahaman-kefahaman mereka ni, bahawa Islam itu adalah merupakan satu yang tak sangkut paut dengan politik. Macam itu. Jadi ini pun jadi satu masalah juga kadang-kadang. Jadi insyaAllah kita akan sentuh. Termasuklah sistem demokrasi. Kita akan sentuh ni insyaAllah. Mengikut kefahaman-kefahaman ulama'-ulama' harakiyah yang ada. Kita nak kena tengok insyaAllah. Baik. Kemudian saya ingin cuba membawa kepada kita tentang satu perkara yang disebut pula oleh Syekh Said Ahmad Muhammad Al-Wakil. Benda ini kita buat sebelum pilihan raya lah ni kan, supaya kita faham. Sebab kita pilihan PRU 15 ni penting. Penting dari sudut apa? Dari sudut kritikal beberapa perkara. Tetapi bukanlah kita nak sebut sini PRU tu yang paling penting sekali. Tak, yang paling penting sekali lah ialah yang usrub, macam mana siasah kebangkitan Islam, itu paling penting sekali. Siasah kebangkitan Islam akhir zaman, itu paling penting. Jadi PRU 15 ni kita kena tahulah juga apa bendanya, supaya kita tidak tertipu dengan suasana yang ada. Hari ni kita tengok orang Melayu, perempuan pakai tudung. Kita tengok orang Islam, tetapi rupanya ejen Mossad. Naifnya kita tengok orang Melayu tu, kita tak sangka pun, boleh ke orang Melayu jadi ejen Mossad ni, jadi ejen Israel, boleh ke? Kita pula tanya. Kan maknanya kita ni naif sangat, daif sangat. Kita ni orang yang tak faham bahawa sesungguhnya kita sedang berperang sekarang, sedang diserang. Serangan itu mungkin bukan dalam bentuk pistol ke senjata apa, tetapi dalam bentuk pelbagai perkara. Salah satunya kefahaman politik itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita buat. InsyaAllah kita akan cuba petik daripada tulisan-tulisan para ulama yang muktabar, yang memang kita nampak jelas perjuangan mereka sehinggakan mereka syahid fi sabilillah. InsyaAllah lah. Baik. Jadi apa yang digambarkan oleh Said Ahmad Muhammad Al-Wakil ini dalam tulisan dia ini rahimahullah, dalam tulisan dia mengatakan bagaimana yang pertama sekali tabiat Islam itu daripada dulu lagi sampai ke hari ini sentiasa diuji dengan ujian. Jadi yang pertama sekali kita sentiasa diuji dengan ujian-ujian yang besar, fitnah yang besar, cobaan yang hebat, dahsyat, yang mana ianya telah sampai peringkat mengisytiharkan perang ke atas para musuh dan kuncu-kuncu yang jahat. Jadi Islam ni dicuba dan diuji sehingga sampai peringkat
Allah menggambarkan kena ada pengisytiharan perang. Sampai peringkat perang lah. Bukan biasa-biasa. Oleh itu tidak menghairankanlah bahawa cobaan-cobaan ujian yang hebat itu akan menerjunkan diri kita ini, akan kita terpaksa terlibat dengan peperangan. Jadi hari ini kalau kita kata saya nak jadi orang yang duduk dekat dalam dalam masjid je nak semayang aja, aku tak payah nak fikir susah-susah kan. Jadi sebenarnya kita ni sedang diserang kefahaman kita sampai kita tak perasan kita ni duduk macam mana yang dikendaki oleh mereka kan. Baik. Jadi antara ujian-ujian yang disebut itu ialah bagaimana digambarkan bahawa Islam itu senang, mudah. Islam ni mudah je. Islam ni senang aja. Tak ada apa-apa. Tak perlu kepada kesusahan, tak perlu kepada kepahitan, tak perlu kepada ujian-ujian. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana ada di kalangan orang Islam kata Islam ni mudah, jadi kita hidup mudah je lah, semayang cukup, kita boleh ucap 2 kalimah syahadah, kita boleh semayang, boleh puasa, kita boleh bayar zakat, boleh naik haji, cukuplah. Itulah cukuplah, itulah Islamnya kan. Jadi ini maknanya berarti kita sebenarnya tidak benar-benar memahami akan bagaimana serangan-serangan dan ujian. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana hari ini musuh menggempur umat Islam. Mereka menggempur dengan segala perkara yang ada pada mereka. Kita ni tak tahu kita sedang digempur. Kita sedang diserang. Kita tak tahu, tak perasan. Akhirnya mati seorang. Mati bukan mati badan jasad ni, mati yang pertama sekali mati dari sudut pemikirannya. Yang kedua mati dari sudut akidahnya, imannya. Habis. Kita tak tahu. Jadi apabila kita tidak memahami akan hal itu, maka kita lihat apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah berpesan kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wahai Abu Zar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan, kendalilah jagalah, tonggangilah ataupun peliharalah, kita kata, bahtera dengan baik. Bahtera ni apa? Islam itulah, dengan baik. Sesungguhnya lautan itu amat dalam. Lautan itu dalam. Banyak gelombang. Sedang pelayaran masih jauh dan perjalanan kita masih jauh. Ikhlaskanlah amalan. Lantaran yang mengkritik sentiasa melihat. Jadi Nabi kata apa? Ikhlaskanlah hati supaya apa? Supaya kita faham. Akan ada pengkritik, pencela. Jadi ini Rasul menggambarkan kepada kita tentang kita kata Islam yang akan berhadapan dengan laut yang dalam, gelombang yang besar. Tolong buka api. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang ada pada masa sekarang ni. Baik. Jadi antara perkara yang pertama sekali ialah kepahaman umat Islam ni yang ghulu, yang lara ni, ialah dia mengatakan tidak ada apa-apa, musuh tak rancang apa, semua elok saja. Tidak ada masalah dari sudut siasah, tidak ada masalah dari sudut politik. Yang ada hanyalah masalah individu. Dia tak sangkut paut dengan sistemnya, dan tak sangkut paut dengan apa yang berlaku, kepimpinan dan pemerintahan. Kita kata tak okeylah, tak apa, tak payah. Ini jenis orang yang apa? Yang dipikir ibadah saja, yang dipikir dari sudut nak ikut sunnah saja. Kadang-kadang dia kata hak ni tak betul. Dia fikir berkenaan benda yang kecil-kecil lah, sunnah yang kecil-kecil ni. Tak ada janggut, walaupun dia kata wajib, tak ada janggut. Baca tahlil tak boleh, bid'ah sini, bid'ah sana. Ini nombor satu. Dia bid'ahkan semua amalan-amalan orang-orang yang dia nampak tak sama dengan pandangan dia. Dia sesatkan, dia kata sesatlah orang-orang tu semua, tetapi dia tak melihat kan bagaimana sistem yang ada, politik yang ada, kepimpinan yang ada, pemerintahan yang ada ni sebenarnya bukan lagi bid'ah, khurafat, sampai peringkat kufur, munafik dan sebagainya. Jadi kalau ada juga jenis manusia yang dinampak Islam ni setakat mengamalkan apa yang ada dalam hadis Nabi, itu je yang dia tahulah. Jadi hak ni nombor satu. Dia tak kisah, dia tak apa. Kalau pemimpin macam mana pun tak kisah, tak apa, tak kisah. Kan, kalau dia boleh semayang kat masjid, masjid besar indah, dia rasa puas hati boleh semayang kat masjid yang besar tadi, walaupun masjid itu dibuat di atas dasar riba, walaupun dibuat daripada wang-wang yang dirompak, kan, ataupun rasuah, ataupun benda-benda yang tidak halal,
dia tak apa, tak kisah. Yang penting dia boleh sembahyang, pakai jubah, pakai serban, ataupun tak pakai serban pun dia pakai apa yang nak pakai lah. Solat, boleh solat semua. Okey. Sistem pemerintahan tak kisah, tak apa. Ini satu jenis. Kan? Oh, boleh pergi haji, boleh pergi Mekah, ada masjid, ada apa, tak apa. Tak kisah. Sekitar masjid tu ada maksiat, dia tak kisah. Contohnya. Tak kisah. Yang dia tahu apa? Yang dia tahu nak bid'ahkan orang je. Nak sesatkan, nak kata orang tu sesat, orang sini sesat, orang tu bid'ah itu. Maksudnya dia nak tengok benda-benda yang amalan-amalan, sedangkan sistem tu dia tak nampak sistem tu. Kan? Padahal kepimpinan dalam Islam tu penting. Tak ada usaha pun. Contohnya nak memperbaiki, nak menegur ke sebagainya. Ini satu kumpulan. Hak ni nanti kita akan bincang kemudian sikit. Kemudian sikit kita akan cerita pasal sistem yang ada pada hari ini. Termasuklah demokrasi. Dia boleh terima demokrasi. Kan, boleh terima demokrasi, 100% terima, perjuangkan lagi. Padahal di situ ada beberapa perkara. Jadi kita akan bincang tu. Kita bincang kemudian sikitlah, mungkin nombor 2 nombor 3. Dan yang pertama sekali yang kita bincang sini ialah ada juga orang yang kedua ni pula yang memisah-misahkan tarbiyah kejiwaan rohiyah ini, tarbiyah rohiyah ini dengan medan-medan siasah. Jadi medan siasah ni dia kata tak penting. Tak penting. Kita cukuplah dengan kita membersihkan jiwa kita. Cukuplah dengan kita sembahyang, kita suluk, kita uzlah, kita melakukan kerja-kerja pembersihan rohiyah, tazkiyah nafs. Cukup yang itu. Yang lain-lain tu dia kata tak perlu. Kan? Nak memahami siasah kebangkitan Islam tak perlu. Nak memahami politik. Politik maknanya bagaimana nak memimpin dan mengurus umat tak penting. Yang penting kita boleh apa? Kita boleh zikir, boleh duduk kat masjid, boleh duduk kat hutan mana kan. Untuk membina tarbiyah rohiyah kita. Ini pun satu grup juga kan, satu kumpulan. Dan perkara inilah kita lihat mereka memisahkan antara imaniyah, perkara rohiyah, keimanan, kerohanian, tarbiyah tadi dipisahkan dengan gerakan untuk kebangkitan Islam, gerakan untuk islah, gerakan untuk melihat sistem-sistem yang ada. Jadi ini juga satu perkara, iaitu dia memisahkan di antara kejiwaan, keimanan, akidah dengan apa yang difahami dari sudut siasah dan sudut politik tadi. Jadi maka mereka pun faham bahawa kalau jadi baik, kalau jadi hebat, jadi apa kita bersih, selamat, maka dikata kita bawalah tarbiyah rohiyah kita ini, kita duduklah kat mana-mana bukit, duduklah kat mana-mana kampung, jauh daripada masyarakat, supaya kita boleh beribadah dengan baik. Dan inilah yang dipaham sebagai konsep tarbiyah rohiyah. Jadi nak jadi orang baik ni cukup dengan kita berzikir, kita duduk seorang sama kita, duduk kat bukit mana-mana, kat hutan mana-mana, dekat dalam tempat-tempat yang terpencil, supaya kita boleh fokus kepada pembinaan diri kita, hati kita, pemikiran kita, amalan kita, ibadah kita. Tak payah nak pergi tengok pada masyarakat, duduk dengan masyarakat, biarkan masyarakat ni. Masyarakat ni tak apa, dia boleh survive sendirilah. Ni Dajjal nak keluar ni, maka kita kena pencilkan diri kita jauh daripada dakwah, jauh daripada masyarakat. Apa lagi nak pergi kepada membincangkan tentang masalah negara, masalah dunia, masalah umat. Tak payah. Ini dikata ini satu yang memahami bahawa tarbiyah rohiyah, nak mendidik hati, nak mendidik roh kita, iman kita itu dengan kita pencilkan diri kita. Jadi maka jadilah kita ni tidak lain, hanyalah merupakan disebut sini rahbaniyah. Ini grup rahbaniyah ni dipanggil. Rahbaniyah ni apa? Satu corak hidup yang diamalkan, dilaksanakan oleh pendeta-pendeta Yahudi, pendeta Nasara, yang hanya fokus kepada ibadah, tapi meninggalkan perkara keduniaan ni. Dunia ni ekonomi tak payah fikir, biar. Politik langsung tak payah fikir. Tak payah dah. Nak ngundi ke tak ngundi ke tak payah. Tak payah fikir dah. Ini salah satu contoh. Jadi kita nak kena faham ni. Ini dengan hujah, bukan kita faham sekadar tanggapan kita, anggapan kita. Jadi ada di kalangan kita di kalangan manusia itu yang mengatakan bahawa cukuplah dengan kita menghidupkan medan-medan tarbiyah rohiyah kita, medan-medan tarbiyah rohiyah ini, dan inilah tarbiyah kita, inilah kekuatan kita,
Kan? Kemudian tak perlulah nak terlibat dengan apa yang berlaku. Kan? Masalah masyarakat sebagainya. Jadi inilah antara perkara-perkara yang berlaku. Sekiranya inilah kefahaman yang ada, maka sudah tentulah kita sama macam rahbaniyah. Golongan yang rahbaniyah ni, kan, mereka yang hanya beribadah, berzikir, sembahyang, dia duduk di tempat-tempat dalam masjid, di dalam, kalau dulu dalam kuil, di dalam sinagog orang Yahudi, dalam gereja orang Nasara. Mereka duduk kat situ, terpencil. Raja nak buat apa, buatlah. Perdana Menteri nak buat apa, buatlah, tak ada masalah. Tak payah fikir. Kenapa? Dia kata Islam ni begitu. Jadi ini adalah satu yang amat keras ditentang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Banyak dalam ayat Quran Allah suruh kita mengambil berat tentang apa yang berlaku, kan. Mengambil berat tentang apa yang berlaku. Bukan saja mengambil berat, kita kena bina kekuatan untuk kita nak membina satu kebangkitan Islam. Maka inilah yang dilarang keras oleh Islam. Islam melarang keras benda ni. Jadi sekiranya kita mahu membina hubungan yang baik dengan Allah, sekiranya kita ingin menjaga umat, sekiranya kita mempertahankan Islam, maka bagaimana kalau kita nak mempertahankan itu dengan kita duduk di dalam tempat-tempat ibadah saja, zikir saja. Kita sama kita aja, baca selawat je, zikir aja, sonong aja dengan kehidupan kita sesama kita. Duduk dalam keadaan kita kata beribadah tadi. Sedangkan apa yang berlaku di luar tidak ada, dengan masyarakat tidak ada. Jadi inilah sebenarnya perkara yang dikendaki oleh musuh. Musuh pun nak kita jadi macam ni, macam orang Nasara, orang Kristian, macam orang Yahudi yang hanya mementingkan tentang ibadah dia je. Sedangkan Islam ni bukan ibadah sahaja, kan, bukan ibadah saja. Sebab tu kita tengok hari ni contohnya, kan, bagaimana pentingnya kalau kita kata ibadah, solat tu penting. Solat tu penting. Tapi jika seseorang itu pergi travelling, mengembara, kan, dia mengembara sebab apa? Sebab dia ada perniagaan. Ada perniagaan, dia bisnes sebagainya, contoh. Dan bisnes tu bisnes yang baik, yang syarak, untuk cari nafkah sebagainya, pergi mengembara. Kan, Nabi kita apa? Kan, boleh dipendekkan solat tu. Solat daripada 4 jadi 2 je. Kan, boleh dijamakkan pula. Daripada waktu Zuhur dengan Asar boleh jamak. Kenapa boleh dijamakkan? Kerana kerja mencari bisnes tadi, travelling tu pun ibadah juga. Pun ibadah juga, sampai sembahyang dipendekkan sembahyang kerana as-saihun, mengembara tadi. Jadi ini yang kita nak kena faham ini. Sebab ada orang tak faham ini. Walaupun dia tahu Islam ni semua a way of life, tetapi cara hidup dia, praktikalnya, kan, dia fikir rohiyah aja. Maka dia pun pakat fokus pada zikir aja. Fokus pada ibadah. Bukan kata zikir tak boleh, ibadah bukan, tapi namanya dia pisahkan yang lain. Ini satu pahaman yang ada di dalam masyarakat kita hari ini, yang sebenarnya tidak akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan mendapat. Dan kita lihat di sini bagaimana Islam tidak pernah kita memisah-misahkan di antara ibadah yang ada di masjid dengan ibadah yang ada di luar masjid. Semua itu ada kaitan. Jadi sebab itulah ini kita nak menghapuskan kekaburan kepahaman ini, yang ada keraguan tentang ini. Jadi Islam tidak membezakan mereka yang mengangkat senjata. Contohnya mereka yang angkat senjata, yang terpaksa berjuang melawan kita kata musuh yang berjihad tadi, dengan mereka yang menulis dengan pena-pena, dengan pen-pen yang ikhlas, yang mana dengan tulisan itu tidak kurang tajamnya macam mana pedang. Sampai peringkat dia boleh membawa manusia kepada Allah. Boleh membina satu suasana yang baik dengan tulisan, dengan type. Type tu pun jihad juga, perjuangan juga. Jadi kita ingat, ada setengah-setengah lah. Kita kata cukuplah dengan semayang aja, puasa aja, cukup dengan tarbiyah rohiyah, tak pernah terfikir pun yang luar. Dan begitu jugalah kita lihat hari ini Islam, bukan sahaja dengan tulisan-tulisan, dengan pengorbanan darah, mereka yang pergi berjuang. Jadi begitu jugalah dengan mereka yang pergi berjihad tadi. Pernah satu ketika Rasul SAW ditanya berkenaan dengan amalan yang boleh menyamakan ganjaran orang yang pergi berjihad.
Jadi tak perlu nak bersusah-susah payah ni, duduk kat rumah je, duduk dekat ni je. Larilah, ni Mossad banyak ni kat Malaysia ni. Kat Malaysia ni banyak Mossad. Jangan cerita-cerita pasal apa ni Israel lah, pasal Zionis lah, jangan cerita. Jangan ceritalah berkenaan dengan politik ni, nak siapa nak pemimpin negara ni, tak fikirlah. Tak fikirlah. Biar semua dah rosak kita biar, tinggalkan dia, biarkan. Yang UMNO pun rosak, PAS pun rosak, Bersatu pun rosak, semua rosak lah. Dia kata tak payah dah, gitulah. Ini dia sudut politik kepartian. Kita bukan cakap politik kepartian, bukan, kita cakap politik secara umum tadi. Jadi ada yang mengatakan cukuplah dengan ibadah macam itu. Cukuplah kita dengan Quran, baca Quran sebagainya. Sedangkan Nabi pernah ditanya oleh sahabat-sahabat, apa soalannya? Ya Rasulullah, apakah amalan-amalan yang boleh menyamai orang yang berjihad fi sabilillah, orang berjuang fi sabilillah? Maka Nabi SAW pun menjawab yang lebih kurang maksud kita apa? Sekiranya kamu berkuasa, berpuasalah, jangan berbuka. Puasa siang dan malam, jangan buka. Hendaklah kamu sembahyang, jangan berhenti-henti, dan jangan tidur. Hendaklah kamu kerjakan haji setiap tahun pergi haji. Dan kamu tidak akan sama dengan ganjaran orang yang berjihad fi sabilillah. Kita sembahyang tiap-tiap hari, siang malam sembahyang, puasa siang malam, pergi haji tiap tahun, buat macam-macam, tak sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang kepahamannya betul, fikrahnya betul, bahawa Islam yang nak buat ni ialah untuk mempersiapkan kebangkitan, kemenangan Islam yang menyeluruh. Mana setiap saat itu adalah merupakan perjuangan, setiap saat itu merupakan jihad fi sabilillah. Maka dia bercakap pun jihad, dia menulis pun jihad, dia jumpa orang sana pun jihad, semua dalam rangka untuk membina kebangkitan Islam. Rupa-rupanya setiap mereka yang telah melaksanakan jihad fi sabilillah itu, contohnya sampai peringkat terpaksa pergi jumpa orang ni, jumpa orang tu kan. Kemudian ada pula kena tangkap, ada pula yang macam-macam. Akhirnya kata Nabi SAW, kamu semayang tiap hari pagi petang, tak tidur-tidur, kamu puasa tiap pagi, tak buka-buka, kamu pergi haji tiap-tiap tahun, pun belum tahu boleh nak kalahkan ganjaran orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi kita lihat ni bagaimana jihad itu bukan hanya ibadah. Bukan ibadah je, bukan zikir je, bukan kita hanya mengambil satu aspek dalam kehidupan. Ini siasah. Ini siasah, hakikat siasah dalam Islam. Dia merupakan sesuatu yang menyeluruh. Sebab itu disebut ad-din wal siyasah. Ad-din wal jihad, atau ad-din wal daulah. Jadi kita nak tengok sini. Jadi sebab tu Al-Imam Abdullah bin Ibn Mubarak telah tulis kepada salah seorang sahabat dia, yang mana dia telah pergi menunaikan haji di Mekah dan meninggalkan tugas jihad. Dia tak pergi berjuang, dia pergi haji. Maka dia pun menulis surat. Dia kata apa? Wahai orang yang beribadah di tanah suci. Wahai orang yang pergi ibadah di tanah suci. Seandainya kamu melihat kami, kamu akan tahu bahawa dengan ibadah kamu bermain-main. Ibadah ni, kamu buat ibadah ni hebat macam mana pun, bermain-main aja. Siapa yang pipinya berlumuran dengan air mata, maka leher-leher kami berlumuran dengan darah. Hanya bau harum bagi kamu, dengan bau harum yang menerbangkan keturunan debu adalah lebih baik bagi kami. Jadi bagaimana Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, bagaimana dikatakan bagaimana orang yang beribadah ni main-main je berbanding dengan orang yang berjihad, berjuang pada jalan Allah tadi. Dari sinilah kita lihat bagaimana Islam tidak memisah-misahkan. Islam tidak memisahkan di antara pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya nak fikir nak jaga tauhid kita, kita tidak mensyirikkan Allah, kita nak bersihkan hati kita, kita zikrullah, kita baca Quran, bangun malam. Kita bukan hanya nak fikir tentang ibadah kita dah cukup ibadah, dah khusyuk, menangis, bertaubat. Kita fikir tentang itu sahaja. Maka sekiranya kita merasakan itu sahajalah, kita kata ibadah yang kita puas hati dengannya, ibadah kita pergi iktikaf, pergi masjid iktikaf, kita pergi Mekah, umrah, haji, tapi cakap itu je, ibadah itu je. Maka berbanding dengan orang-orang yang berjuang menegakkan Islam,
Orang yang berjuang menegakkan Islam itulah orang yang kadang-kadang digambarkan orang yang sedang bersiasah, orang yang sedang berpolitik, nak tegakkan Islam. Tapi bukan, sekali lagi, siasah ni bukan politik kepartian yang saya sebut tadi. Jadi maknanya kan, bagaimana digambarkan contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menangis di mihrab. Sayyidina Abu Bakar ni kalau malam-malam tu memang menangis, bertaubat, minta tolong ke Allah, bantu dia, menangis di masjid, mana gini rumah dia, kerana takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah juga Abu Bakar yang telah melancarkan serangan untuk memerangi mereka yang murtad riddah. Jadi Abu Bakar yang menangis kat masjid tu, yang bertaubat, yang betul-betul memuhasabah di dalam mihrab tadi, dia jugalah yang menghantar tentera untuk memerangi orang yang murtad zaman dia tu. Tidakkah kita melihat Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhu radhiyallahu an yang menangis di mihrab masjid. Dia orang yang menangis, banyak menangis juga Sayyidina Ali ni. Kan, bertaubat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan penuh khusyuk, tawaduk. Dan kemudian dia telah pernah berkata dengan dunia, dia kata, wahai dunia, perdayalah orang lain daripada aku. Dia pun berlawan dengan dunia yang nak cuba ganggu dia. Jadi inilah kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang beriman, yang memahami siasah dalam Islam ini. Dia bukan hanya sekadar politik, ada orang politik pula. Semayang pun tak. Kan, dia pergi kempen sana, kempen sini, panjat pokok kelapa, taruh bendera, panjat pokok rambutan, pacak bendera, pergi sana, pergi sini sampai malam-malam, bermalam-malam, duduk borak-borak, isap rokok dekat tepi itu, kan, dekat tu tempat markas-markas tu. Kemudian selepas tu sembahyang pun tak. Sembahyang pun tidak. Saya ingat ada satu ketika tu, ni parti politik, tak sebutlah parti politik mana noh, jangan tanyalah. Saya pernah juga tengok bersama pergi kan, parti politik Islam ni dulu pernah pergi tengok kan bersama. Kemudian lepas tu kita cakap malam besok ada apa namanya, ada pengundian ke apa. Malam ni mai kita solat hajat lah, minta supaya Allah bagi kemenangan kepada orang Islam, masyarakat Islam tadi. Kan, 2-3 orang sembahyang hajat, yang lain semua duduk kat luar isap rokok, gelak-gelak. Gelak-gelak. Kemudian bila dah menang pula, Allah izin ada tempat yang menang pula, mai kita sama-sama solat sujud syukur, solat syukur kepada Allah Taala sama-sama ramai-ramai. Kan? Yang sembahyang berapa kerat je. Berapa kerat. Ada yang sembahyang wajib pun tinggal. Tapi bila kempen, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi bukan, tak semualah. Tapi nak sebut sini, kadang-kadang kita nampak itu je Islamnya pada bendera yang kita pacak, Islamnya pada politik, tapi sembahyang pun kita tak jaga. Akidah pun tonggang langgang. Akidah pun tonggang langgang. Sembahyang tak jaga. Tapi demonstrasi keluar semua. Macam itu. Jadi kita memisah-misahkan. Ini siasah dalam Islam, dia bukan hanya siasah dari sudut siasah kepartian, politik, siasah mungkin setengah-setengah kata siasah aku ni macam mana nak urus ibadah saja, suluk, uzlah, kan, buat je tanpa menghiraukan masalah masyarakat, tanpa menghiraukan masalah-masalah ummah, kan, sampai kan bila kita baca kata wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis ni hadis apa? Hadis dhaif, dia kata hadis dhaif. Kenapa? Apa Rasulullah sebut sallallahu, kan, siapa-siapa yang tak kisah, tak prihatin tentang masalah umat Islam, masalah ummah yang ada pada hari ini, falaisa minhum, bukan daripada kalangan mereka, umat tadi, ataupun bukan daripada kalangan kami. Kata Nabi, tiba-tiba kata apa? Ini dhaif. Nabi nak cerita sikit tentang masalah umat, ini dhaif, dia kata. Jadi sebab itu nak sebut sini, siasah dalam Islam ni dia meliputi semua aspek. Kita bersama dengan semua aspek ini, termasuklah aspek-aspek politik yang ada pada hari ini. Kita kena ambil tahu. Bukan kita ambil tahu supaya kita boleh menang politik tu. Saya minta maaf saya sebut sini. Kebangkitan Islam, kemenangan Islam tidak akan pernah datang daripada sumber-sumber yang tidak syarak.
Jadi kita kena faham sumber-sumber yang ada syubhat. Tak akan datang dari situ. Tapi nak sebut sini bukanlah maknanya kita tak kisah langsung dari sudut apa yang berlaku di sekitar. Jadi sebab itulah apabila kita hanya mementingkan tarbiyah rohiyah, kejiwaan, tanpa kita benar-benar terlibat dengan siasah ummah, macam mana ummah nak bangkit, macam mana ummah nak menyusun, macam mana nak menyusun semula, kita rasa biasa, tak ada apa. Kita rasa kita cukuplah aku cerita pasal la ilaha illallah, aku belajar silat, saya boleh lawan sikit, cukuplah macam itu. Maka pada masa itu kita lihat kita telah memisahkan Islam, kita telah pecah. Ini yang dikehendaki oleh mereka. Meninggalkan perkara-perkara. Dan kita lihat ni bagi mereka grup yang tak mau langsung ni fikir siasah, tak nak langsung fikir siasah, maka sebenarnya dia telah memisah-misahkan apa yang berlaku. Siasah ni jangan nampak parti politik je, jangan nampak itu. Siasah ni lebih besar lagi daripada itu. Tapi ini antara perkara yang kita nak kena lihat balik. Kita tahu apa berlaku. Siapa yang ada soalan dapat ke saya soalan. Saya tanya, Ustaz, macam mana berkenaan Mossad dekat Malaysia ni Ustaz? Saya cakap dengan dia, Mossad kat Malaysia ni dah lama dah bertapak. Kawan-kawan kita yang Palestin ni, yang kena ugut, yang kena ancam, yang nak kena tangkap, sebahagian mereka diletakkan bom dalam kereta, biasa berlaku di sini ni, di Malaysia. Ataupun yang dikepung ni, maknanya di jalan dikepung. Ini pernah berlaku pada salah seorang daripada orang Palestin sini, kan, kawan-kawan kita lah, kan, dulu lah ni, kan. Jalan dikepung, nak ditangkap. Terpaksa dia patah balik lawan, kan. Jadi benda ni dah lama berlaku dah. Cuma benda tak pernah ke tengah. Ini baru tertangkap beberapa orang nak yang Mossad kes colik ni, kan. Ini barulah terbuka mata kita. Sebenarnya dah ada lama dah. Dah lama ada dah Mossad ni. Dia nak buat apa yang kita nampak tu lebih lagi sebenarnya. Dia kontrol sampai peringkat dia kontrol pemimpin negara, dia kontrol. Dia pemimpin negara, dia kontrol. Jadi nak sebut kat sini, kan, kita kena tengok bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Sebab tu kita tidak boleh hanya melihat Islam ni, siasah Islam ni hanyalah satu aspek sahaja. Kita kena tengok semua sekali. Semua sekali. Jadi sebab itulah kita lihat ada masanya sampai peringkat contohnya kita berada dalam keadaan memisah-misahkan siasah dalam Islam, ataupun kita memisahkan siasah politik daripada Islam. Sekali lagi, bukan politik yang kepatian sahaja yang kita nampak, mungkin politik kepatian tadi. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan bantuan kepada kita. Sebab kita tidak mengambil Islam secara menyeluruh tadi. Jadi rupa-rupanya memisahkan politik dari Islam adalah penipuan yang dilakukan oleh penjajah supaya bermaksud untuk dapat mengalahkan orang Islam. Ada satu buku, The Seven Wisdom, yang ditulis oleh T.E. Lawrence. Ada Seven Pillars of Wisdom, kalau tak silap saya nama dia. Dihuraikan oleh Dr. Ramadan Buti. Saya pun saya tengok buku tu juga. Ditulis oleh bagaimana seorang ejen. Lawrence di Arabia. Kita Lawrence di Arabia tu dia ejen British, spy. Dia telah menulis buku lepas dia dah bersara tu, dia tulis buku tentang bagian apa yang dibuat semasa dia dengan Arab Saudi, dengan apa, macam mana dia memimpin, dia memujuk, dia merancang supaya Arab Saudi melawan Osmaniyah. Jadi apa antara perkara strategi dia? Ni kita tak tahu sebab kita mungkin tak baca perancangan mereka, kan. Contohnya strategi nombor satu. Strategi nombor satu, mereka nak meruntuhkan Osmaniyah. Masa tu Osmaniyah ada lagi. Strategi nombor satu ialah perpecahan. Jadi macam mana pecah? Dia pecahkan kefahaman kita dulu. Kefahaman kita tu dipecahkan. Jadi ada 3 benda yang disebut. Disebut di dalam tu. Yang pertama sekali, kefahaman apa dia? Kefahaman Ahmadiyah Qadiani. Ini di India. Ahmadiyah Qadiani ni memang dibuat supaya tidak ada orang lawan British. Tak fikir dah masalah negara, tak fikir dah, tak apalah, biarlah, tak apalah. Jadi macam tu. Kita fikir macam mana kita nak jaga diri kita, ibadah. Tak ada jihad, tak ada. Ini Ahmadiyah Qadiani, perancangan British. Kemudian disebut juga
Kan yang kedua Bahai. Bahai di Mesir antaranya. Kan juga nak mengelirukan kita kefahaman ni Bahai pun sama juga. Dia tak ada jihad apa semua, dia boleh campur, boleh terima liberal sikit kan. Yang ketiga disebut secara khusus dan umum itu fahaman-fahaman ekstrim seperti fahaman yang ada sekarang di Saudi, Wahabiyah. Wahabiyah ni dia bukan jamaah, dia bukan gerakan, dia tak ada pendaftaran. Kan? Bukan kata ustaz ni jadi leader apa, tak ada. Tak ada. Orang je panggil Wahabi ni. Tapi kepahaman dia tu, cara berfikir dia, cara dia berfikir, cara kepahaman dia, itu yang menyebabkan orang panggil dia Wahabi. Kenapa? Dia kerja dia nak membentas mula-mula peringkat awal, membentas bid'ah dan khurafat. Mula-mula bid'ah khurafat sampai akhirnya menentang khalifah. Kenapa? Khalifah pun bid'ah dan khurafat, khalifah jatuhkan khalifah bersama dengan British. Dia menggunakan Wahabiyah, disebut Wahabism. Jadi rupa-rupanya kan satu perkara yang dirancang ini ditulis oleh T.E. Lawrence de Arabia dalam buku dia tu. Dihurai oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimallah, dah meninggal dunia dah. Yang sebut kat sini bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Mereka memang nak bagi kita punya fikrah kita, kefahaman kita ni bercampur aduk. Jadi salah satunya kita memisahkan di antara tarbiyah rohiyah dengan siasah Islam. Pisah. Tak payah fikir dah. Cukuplah kita fikir macam mana nak zikir, macam mana nak bersihkan hati kita, cukup yang tu. Padahal bersih hati kita, berzikir, membersihkan, mentauhidkan Allah, beribadah dengan betul, sahih, kita buat akhlak baik, semua tu adalah kekuatan-kekuatan. Kemuncaknya ialah al-jihad fi sabilillah. Itu kemuncak dia. Kemuncaknya mempertahankan Islam. Itu kemuncak dia. Tapi hari ini tak sampai. Jadi sebab itu hari ini memisahkan siasah, memisahkan politik dan Islam ada satu penipuan yang dilakukan oleh penjajah. Kenapa? Kerana mereka mahu memutuskan Islam daripada kuasa pemerintahan. Jadi bagaimana keadaan ini boleh berlaku kan? Jadi inilah antara perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Jadi menyebabkan memang berlaku banyak corruption. Corruption ni sebab ada sistem yang dipanggil sistem demokrasi. Saya akan cerita pasal demokrasi ni insya-Allah. Saya akan cerita mengenai bagaimana tanggapan umat tentang demokrasi ni. Jadi kita tengok pada hari ini, yang pertama sekali boleh sebut siasah Islam, politik Islam, bukan hanya politik kepartian yang macam kita faham. Bukan hanya politik nak menang jadi ahli parlimen, nak menang jadi Dewan Undangan. Politik siasah dalam Islam ialah bagaimana kita ingin membina kekuatan umat sehingga umat itu boleh dengan kekuatan yang ada tadi boleh membina Islam. Kekuatan Islam. Sehingga Islam itu dapat menguasai seluruh alam dengan keadilan, dengan keamanan. Dengan satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita kena faham yang ini. Jadi sebab itu dalam hal ini kita kena faham tentang apa yang berlaku supaya kita tidak terlibat. Jadi politik Islam adalah satu bentuk politik yang suci dan bersih. Jadi politik dalam Islam adalah satu yang suci, yang bersih. Maknanya asasnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Asasnya adalah iman dan taqwa. Dia asasnya bukan otak, kepala, geliga, ikut nak menipu orang saja. Ikut nak fikir kepentingan orang saja. Asasnya mestilah adab dan akhlak. Jadi politik Islam adalah satu bentuk politik yang suci, yang bersih, yang jelas, tidak ada kekaburan, tidak ada kekeliruan pada dia. Dan tidak menipu golongan yang lemah, mustadhafin, dengan janji kosong. Jadi politik Islam dia tidak menipu golongan-golongan yang lemah. Tidak menipu. Jadi kata politik ini bukan dengan janji kosong. Tulis manifesto, lepas tu manifesto bukan kitab suci, tak ikut pun tak apa. Contoh, kan? Ataupun dia cakap, tapi tak buat, kan? Jadi politik Islam adalah menepati janji. Politik Islam menepati janji. Kalau dia dah berjanji, dia tepat.
Dah berjanji nak bersaudara. Nak berpakat. Dah berjanji nak membina penyatuan ummah. Membina kekuatan ummah. Tak boleh mungkar janji tu. Janji tak boleh mungkar. Kan? Tidak boleh tipu daya. Tiada tipu daya. Siasah dalam Islam tak boleh tipu. Kalau perang lain. Kalau perang lain. Perang ni memang tipu daya. Tapi kalau kita nak bersiasah dengan orang, tak boleh tipu. Tak boleh tipu daya. Tak boleh. Kan? Bila kita tipu daya tu, maknanya kita dah jadikan apa? Al-ghayah tubariru wasilah. Matlamat menghalalkan cara. Itu dah masuk Yahudi. Style Yahudi tu. Itu style Yahudi. Kita ingat itu siasah matang. Bukan Yahudi. Kita tipu. Dah janji dah. Menangis-menangis, peluk-peluk janji. Kan? Hanya kerana ada siasah tertentu, mungkir janji. Itu bukan politik Islam. Ni saya tak cakap pada mana-mana parti dekat Malaysia ni. Saya cuma sebut apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Wakil ini. Jadi, bukan tipu daya. Bukan padanya. Ia mengajar rakyat menjadi berani. Mengajar rakyat jadi berani. Berani kerana benar. Berani kerana benar. Kalau benda tu hujahnya betul. Kalau benda tu benda yang hak pada rakyat. Dia kena lawan. Walaupun tak sama dengan bos dia. Siapa bos dia? Perdana Menteri. Tak sama dengan Perdana Menteri. Tak sama dengan Menteri Kesihatan. Menteri Kesihatan cakap lain. Dia benda ni benar. Tak boleh. Kenapa ada orang mati? Kenapa ada orang sakit? Kenapa ada begini? Mensiasat. Siasat. Rupanya kita kena tipu lah. Rupanya kita kena bohong lah. Kan? So, kena pegang dengan prinsip. Ini politik Islam. Dia tak takut dengan apa celaan orang. Dia tak takut dengan kehilangan. Dulu tidak ada kementerian, tak ada menteri. Sekarang ada menteri. Contohnya. Jadi takut kehilangan. Kalau dengan orang ni, tak dapat jadi menteri lah. Kalau dengan orang ni, boleh dapat menteri. Maka bersama dengan dia supaya dapat menteri. Minta maaf. Nak sebut kat sini, ni saya baca je. Tidak ada janji-janji kosong, terutamanya kepada mustada'afin. Politik Islam mendapati janji. Tidak ada tipu helah padanya. Mengajar rakyat jadi berani. Berani rakyat ni. Dan kemudian melatih rakyat supaya mereka itu bersopan santun, akhlaknya jaga, berani tapi akhlak ada, bukan berani macam itu. Berani, akhlaknya ada, melatih dengan kekuatan rohani, kejiwaan. Kalau semayang tu ketua jadi imam tu, nak jadi pemimpin politik dia kena jadi imam. Kalau dia tak mampu sakit tak apalah kan, tapi maknanya dia kena jadi imam, dia pemimpin politik. Dia nak memimpin kan. Ataupun dia bersama dengan jamaah solat tadi. Kemudian baik kuat dalam rohani dan jasmani, mengajar hukum-hukum perundangan menuju kepada kebenaran, menuju kepada Quran, mengajar Quran, hidupkan Quran. Hidupkan budaya Quran. Bukan hidupkan budaya melayan gay, LGBT. Bukan. Olok-olok atas nama nak dakwah pada gay, LGBT dan sebagainya, maka dia pergi ziarah sebagainya. Kamu ada masalah. Dakwahnya ke mana? Ni yang orang muda-muda ni. Yang nak hidup bersama Quran, yang hidup bersama sunnah. Ini kena hidupkan ni. Bina kekuatan. Bina kekuatan rakyat. Dengan Islam, dengan Quran. Ini baru politik Islam. Bukan kita mengikut arus. Hari ni yang popularnya apa? Popularnya adanya ABC. Kita pun ikut ABC. Padahal ABC ni tidak membina kekuatan Islam pun. Cuma nak bina populariti diri je. Ni saya lihat bagaimana berlaku politik Islam. Dia mesti membina, mengajar, membawa, memimpin masyarakat, rakyat kepada perundangan yang benar. Giat dalam beramal soleh. Yang nombor satu, soft pertama, pemimpin dulu soft pertama ni. Bukan soft pertama letak sejadah je, kosong, sejadah kosong. Orang lain tak boleh duduk sejadah tu walaupun orang lain datang awal. Kenapa? Pemimpin datang lambat. Pemimpin datang lambat, nak masuk waktu sembahyang Jumaat, baru dia datang. Duduk depan sekali. Kenapa? Tempat dah disediakan. Bukan macam tu.
Ini pemimpin-pemimpin Islam, politik Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Tengok apa Abu Bakar sebut. Radhiyallahu an. Beliau telah mengajar kita, ni ucapan dia. Tengok ucapan Sayyidina Abu Bakar. Kan? Sekiranya kamu melihat aku dalam kebenaran, hendaklah kamu sokong aku. Seandainya kamu melihat aku dalam kebatilan, hendaklah kamu sanggah aku. Ini kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kamu nampak aku buat baik, sokonglah. Kamu nampak aku buat tak baik, lawan, sanggah, tegur, nasihat. Ini tak boleh nak tegur. Kan? Bila tegur je, Ustaz, kita nak beritahu ada banyak benda-benda yang jadi sekarang ni gini. Kita ikut jumhur, dia kata. Kita ikut jumhur. Jumhur ikut siapa, Ustaz? Jumhur ikut WHO. WHO itu siapa? Al-Yahud wan Nasara. Jadi dia jadi macam tu. Nak senang aja. Masuk TV nombor 1, menyanyi dalam TV, tak pernah menyanyi. Tak pernah pergi stadium main bola. Kenapa? Nak mengundang budak-budak yang pergi stadium supaya semayang agaknya. Tak ada sebut semayang pun. Saya bersyukurlah supaya kerana tim Malaysia menang. Alhamdulillah, kita menyokonglah tim Malaysia ni. Cakap pasal Malaysia menang, orang lain pun boleh cakap macam itu. Patutnya kita level ulama, level orang alim cakap. Kita nak kena jadikan ibadah ni main bola macam mana? Main bola jangan tinggalkan benda yang wajib. Solat maghrib tinggal. Tak sembahyang maghrib, tak sembahyang isyak, depan mata. Ribu orang tak sembahyang maghrib isyak. Sokong. Ini bukan mengajak kepada hukum Islam. Ini bukan mengajak pada saksiah akhlak Islam. Kita bersama dengan orang buat maksiat. Saksiah kita dah jadi saksiah orang main bola. Ini bukan ahli politik yang baik. Kita ikut arus. Cakap dah jadi cakap macam orang yang tidak ada akhlak. Setengah-setengahnya pula macam itu. Lawan sana, lawan sini cakap benda-benda yang tidak ada akhlak. Ini politik yang ada. Sesungguhnya politik kita adalah sebagaimana yang dijelaskan Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Radhiyallahu an. Apa kata dia? Dia kata, sekiranya kamu melihat aku dalam kebenaran, sokonglah aku. Sekiranya kau lihat aku dalam kebatilan, maka kau lawanlah aku, sanggahlah aku. Sesungguhnya kebenaran itu adalah amanah. Jadi politik Islam, siasat Islam menjaga amanah, bukan parti amanah. Saya sebut amanah kan, ada orang cakap ni parti amanah pula, bukan. Sebab ada juga orang parti amanah yang tak amanah, ada juga. Saya nak sebut kat sini, sesungguhnya al-haq itu adalah amanah. Jadi siasah ni amanah. Nak memimpin umat kepada kebenaran. Kalau kita mungkir janji, dah janji nak bersetia, nak lawan ni, tiba-tiba dapat jawatan, dapat ini, siasah lebih besar, kita kata kita bersama yang ni pula, orang nampak mungkir janji. Tapi besok bila menang boleh jadi balik kan. Boleh jadi kawan balik. Tak apalah. Kita bukan nak cakap pasal strategi dia, tapi nak sebut sini mungkir janji tu. Maka bohong itu ada khianat, kata Abu Bakar radhiyallahu an. Kata Sayyidina Abu Bakar, bohong adalah khianat. Maka taatilah aku, kata Abu Bakar, selagi aku mentaati Allah. Sekiranya aku melakukan maksiat, penyelewengan, maka tidak ada lagi ketaatan kamu kepada aku. Jadi Abu Bakar bagi ucapan. Siasah dalam Islam ni, politik dalam Islam ni lah menjaga amanah. Bukan bentuk parti amanah, tapi tidak amanah. Lepas ni ramai yang marah kat saya kan. Tak apa. Saya nak ceritakan yang benar pada tuan-tuan dan puan supaya kita faham. Kita akan bincang pasal siasah ni. Siasah kebangkitan perlu kembali pada Quran dan Sunnah semula. Bukan ikut arus. Arus apa? Arus Zionis. Arus Dajjal. Kita akan cerita nanti insyaAllah. Apa pula kata khalifah yang kedua? Umar Al-Khattab radhiyallahu an kata, apa kata? Siapa yang melihat aku telah menyeleweng, kata Umar. Siapa yang melihat aku menyeleweng daripada Quran dan hadis, daripada Quran dan Sunnah, al-haq tadi, maka betulkan aku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an.
Maka bangun seorang Arab Badui. Orang Badui bangun, Arab. Dia letakkan pedang ni, kata, sekiranya kami melihat kamu menyeleweng, wahai Omar, akan kami betulkan dengan pedang ini. Nampak? Omar, bila ada orang Arab kampung cakap dengan dia, nak betul dengan pedang, marah ke? Tak standard lah orang kampung nak tegur dengan Perdana Menteri. Apa kata Omar? Tidak marah. Omar tak marah. Malahan itu, Alhamdulillah, kata Omar. Syukur kepada Allah kerana dijadikan di kalangan rakyat Omar orang yang akan betulkan dengan mata pedang apabila Omar menyeleweng. Senyum Omar, seronok dia. Ada rakyat dia akan tegur. Hari ni ada? Hari ni ada ke? Boleh tegur Sultan? Boleh. Boleh tegur Agong? Boleh. Boleh tegur PM? Boleh. Tegur lah, sehari kena pukul. Yang kena pukul, kena tampar. Yang kena tampar. Yang buang negeri. Tegur buang negeri. Tak boleh dah masuk negeri ni. Kan, masuk muntah. Kalau dulu adalah kod daulat agaknya. Sekarang ni, bukan daulat. Tak ada daulat dah. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala, politik dalam Islam ialah politik yang memegang kebenaran al-haq. Dia bukan ikut arus. Oh, kita kena bincang ni, strategi ni. Dulu kita bersama dengan kumpulan A. Kita bersama-sama nak buat penyatuan ummah. Sekarang ni susah sikit lah sebab dia ada orang yang salah-salah ni. Tak boleh. Jadi kita nak kena sekian. Ini satu strategi yang halus. Kita tak boleh nak gini-gini, kita kena buat ni sebagainya. Ini cara ijtihad lah. Politik Islam melarang ke atas khalifahnya membatalkan ikatan perjanjian dengan musuh. Dengan musuh pun, kalau kita dah berjanji, haram kita batalkan ikatan. Kecuali dia membatalkan. Dengan musuh pun kena tepat janji. Apa lagi dengan sahabat satu agama. Satu agama. Tunggu Ustaz Nazman jadi ahli bebas. Saya tak masuk politik lah. Ini bukan politik yang saya maksudkan. Politik yang kita maksudkan bukan politik kepartian. Politik demokrasi, bukan. Politik kebangkitan. Siasah kebangkitan. Demokrasi, politik kepartian dan sebagainya, insya-Allah kita akan sentuh lepas ni. Lepas ni kita sentuh. Malam ni kita sentuh sikit tentang sikap kita. Tak boleh pisah-pisahkan di antara siasah, di antara ibadah, di antara ekonomi, pendidikan, antara akhlak, tak boleh pisah. Kita jadi orang politik, tak boleh pisahkan akhlak mukmin, tak boleh. Kecuali kita ni parti sosialis, boleh. Sebab apa? Sosialis tak ada akhlak Islam. Sosialis tak ada Quran. Tapi kalau kita parti Islam, mukmin, tak boleh pisahkan daripada akhlak Islam. Tak boleh. Kalau pisah, maknanya kita dah ikut Zionis. Walaupun kita nampak rugi. Rugilah kita kena buat macam ni. Rugi ni, tak pandai, tak strategik. Tapi kita melangkaui akhlak Islam. Maka dia akan membawa keburukan yang lebih besar. Lebih besar. Maka politik Islam melarang ke atas khalifah. Ni khalifah, Amirul Mukminin ni. Membatalkan ikatan perjanjian dengan musuh. Dengan musuh kita berjanji, kita batalkan. Itu pun dilarang. Walaupun ditakuti mereka boleh buat demikian. Musuh boleh isyaratkan putus janji, tapi kita tak. Bila berjanji kita tidak mungkir. Surah Al-Anfal ayat 58, tengok apa Allah menggambarkan politik Islam ni. Wa imma takhafuna min qaumin khiyanatan fanbiz ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Sadaqallahul azim. Apa Allah gambarkan surah Al-Anfal ayat 58. Dan jika sekiranya kamu khawatir pengkhianatan, pelanggaran perjanjian daripada satu pihak musuh batal perjanjian, takut dia khianat, kita takut dia khianat. Ini Allah gambarkan dalam Quran. Maka kembalikanlah perjanjian dengan jujur kepada mereka. Jadi maknanya jangan kita khianat, jangan kita mungkir janji, jangan. Kita cakap dengan dia. Kembalikan perjanjian tu semula. Kembalikan perjanjian tu.
minta maaf tuan, oleh kerana tuan dah kumpulan tuan tidak mengikuti menepati janji, tidak menepati janji, akan melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku, janji-janji yang kita nak ni sebagainya, maka kita serahkan semula, kita batalkan perjanjian. Cakap terang macam itu. Tapi jangan kita batalkan perjanjian dengan pengkhianatan. Kita pula khianat. Kita yang mukmin ni khianat perjanjian. Tak boleh. Dengan musuh pun tak boleh, apa lagi dengan sahabat seperjuangan. Apa lagi dengan orang mukmin, orang Islam, kumpulan Islam. Jadi kita nampak tak mereka berjaya memecah belahkan kita atas nama nampak macam siasah yang berwibawa hebat. Tak, itu bukan siasah. Kalau melanggar apa yang ada daripada syarak, dia bukan politik Islam. Jadi politik dalam Islam ialah politik yang menepati janji. Politik yang tidak berbohong. Politik yang tidak ada tipu elah. Politik yang membawa rakyatnya kepada al-jari', berani. Berani bersama kebenaran. Tengok Omar cakap apa. Kalau aku menyeleweng, siapakah di kalangan kamu yang boleh nak tegur aku kan? Omar aja. Rakyat dia berani. Walaupun rakyat tahu Omar ni, dia bukan sebarang-sebarang. Kalau sekali tumbuk tu boleh pensan. Nak sebut Omar punya badan besar kan. Tapi dia mengajar berani. Bangun orang kampung. Arab dusun bangun. Bawa pedang. Wahai Omar, kalau engkau menyeleweng, pedang ni akan sampai ke engkau. Omar kata, Alhamdulillah. Ni khalifah. Mengajar rakyatnya berani bersama kebenaran. Bukan menakut-nakutkan rakyat. Buat salah ni tak naik gaji. Buat salah ni kena buang pangkat. Buat salah ni kena boikot. Buat salah ni tak boleh dah. Jangan bagi pertolongan kat orang tu. Kenapa? Dia tak ikut kita. Adalah. Apa-apa yang kena pada rakyat yang nak menegur. Nak tegur, tak boleh. Kenapa tak boleh tegur? Kerana pemimpin tu bodoh, tak boleh jawab. Saya tak cakap pemimpin mana-mana. No? Pemimpin tak boleh jawab. Nasihat, teguran daripada rakyat. Yang dia tahu hukum aja. Kita telah berbincang jawatan kuasa disiplin. Oleh kerana jawatan kuasa disiplin ni berwibawa begini, maka kita serahkan. Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh selesaikan dengan baik. Yang dia selesai, hukum aja, pancung, buang aja. Saman aja. Ini pemimpin-pemimpin yang tidak mengajar rakyatnya berani bersama kebenaran. Bila rakyatnya menegur, tak boleh. Kalau rakyat tak betul, didik dia, ajar dia supaya dia betul. Bagi pandangan kat dia. Kalau betul tak betul, bagi hujahnya supaya rakyat tu boleh terima dan akhirnya dia mengaku kesalahan. Rakyat bukan apa, rakyat ni orang bawah. Ni kat atas. InsyaAllah bila saya cerita demokrasi besok kot ataupun lusa kan. InsyaAllah tengok macam mana. Inilah yang berlaku sekarang ni. Jadi kita lihat bagaimana politik yang telah digariskan oleh Islam, yang mana dengannya diasaskan sebuah negara. Hendaklah politik yang benar-benar duduk di bawah akhlak Islam. Di bawah akhlak Islam. Di bawah akhlak Islam. Di bawah akidah. Bukan di bawah siasah Zionis. Siasah Zionis. Jadi Islam tidak boleh dipisahkan dengan politik. Kalau hari ini Islam dipisahkan daripada politik. Atas nama apa-apalah yang namakan. Dan kita pula, sebahagian daripada kita ni, rakyat ni pula, hari ni, sebahagian daripada rakyat pula hari ni, dalam keadaan tak mau boleh kerana bengang dah, meluat dah, muak dah, dengan pemimpin politik ni, dengan parti politik ni, muak tak mau dah, mengundi pun tak mau, contohnya. Mengundi pun tak mau. Terus pisahkan. Kita fokus kepada sembahyang, puasa, kan? Kita fokus kepada duduk dekat mana-mana, uzlah, kan? Kita fokus pada semua tu. Tak payah dah fikir dah masalah negara, tak payah fikir dah apa yang berlaku pada rakyat, pada umat, tak payah fikir. Sedangkan dia melihat kemungkaran dan kemaksiatan yang berlaku. Allah gambarkan apa? Melalui Rasulullah SAW.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Dan atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang melihat mungkar, maka hendaklah dia cegah, wajib cegah dengan tangan. Tangan ni kuasa. Kalau kita rakyat, mana ada kuasa, mana ada kekuatan, rakyat. Nama pun rakyat. Maka cegahlah dengan lisan, cakap, beritahu, kamu ada kepakaran, cakap bidang kamu. Doktor, pakar, cakap, kaji. Kan? Nasihat. Tak mampu nak jumpa, tak boleh jumpa, appointment tak dapat-dapat. Pergi buat, tulis di dalam mana-mana supaya boleh sampai ke dia. Tulis surat lah ataupun apa-apa lah. Cakap, sampaikan. Lisan, fabilisan. Dengan lisan, dengan suara, cakap. Fa'in lam yastati', maka jika kamu tak mampu, kan, qalbi, dengan hati kita ni kena marah, kerana benci, kerana tak suka dengan maksiat, kemungkaran yang berlaku. Benci. Tapi bukan benci maknanya tinggalkan. Benci dia ada tindakan dia. Cakap ada tindakan dia. Kan? Tangan ada tindakan dia. Hati pun ada tindakan. Wazalika adhaful iman. Selemah iman hati. Apa tindakan dia? Kita buat benda yang positif. Kan? Takaful ijabiyah. Takaful ijabi maknanya kita melengkapkan benda yang positif. Jangan negatif-negatif ni. Baik, kenapa hari ini musuh mahu supaya politik tu berpisah daripada agama? Politik berpisah daripada agama. Maknanya contohnya konsep demokrasi. InsyaAllah esok apa? Khamis. Esok malam insya-Allah saya cuba bentang tentang demokrasi dan parti politik. Orang Islam pecah tiga tentang demokrasi ni. Saya akan bincang besok. Demokrasi ni benda, demokrasi ni. Adakah demokrasi boleh menegakkan Islam? InsyaAllah perkara itu kita akan bincang. Besok lah kot, malam ni dah lewat dah. Tapi malam ni kita nak tengok kenapa musuh nak kita ni memisahkan Islam dengan politik, Islam dengan siasah. Ni dah berlaku dah ni. Luaran kita nampak Islam. Tapi tindakan kita belum tahu Islam. Belum tahu. Atas nama siasah. Atas nama ijtihad. Kita kata ijtihad. Tetapi kita tak ikut akhlak Islam. Tak ikut akhlak Islam. Apa akhlak Islam? Dah sebut dah tadi banyak. Baik. Jadi kenapa ada tiga sebab? Saya nak cuba habiskan tiga sebab. Yang ini dihuraikan oleh Syekh Muhammad. Syekh Muhammad. Syed Ahmad Muhammad Wakil. Apa kata dia? Yang pertama sekali, kenapa politik, siasah, musuh nak kita pisahkan dengan Islam? Kalau kita nak Islam, kita ingat Islam ni tarbiyah rohiyah aja. Islam ni kita ingat bersihkan hati je. Islam ni kita ingat sembahyang aja. Islam ni kita ingat rukun Islam je. Politik tak payah, biar orang lain. Tak payah. Tak payah campurlah politik ni. Memang musuh nak kita macam itu. Sama ada politik kepartian, politik yang ada ni ataupun politik Islam yang sebenar. Ini dua-dua ni. Nanti kita akan bincang besok tentang realiti tu, kita akan bincang besok. InsyaAllah. InsyaAllah. Yang pertama sekali, kenapa musuh Islam memisahkan Islam dengan politik ini, agama dengan politik ini? Kerana musuh Islam tak mahu hukum Islam terbangun. Supaya hukum Islam tidak dapat dijalankan. Sebab apa? Bila cakap politik, cakap politik. Nak cegah rasuah. Rasuah. Kan? Nak cegah jenayah. Setakat-setakat macam itu je. Tak sampai kepada Quran. Kan? Tak sampai kepada pembinaan hukum-hukum Allah. Tak sampai. Kenapa? Politik cuma cakap pasal apa?
Cuma cakap pasal berkenaan dengan isu-isu yang ada ni, yang timbul daripada sistem tadi. Jadi bagi mereka yang faham Islam, mengerti tentang Islam, mereka tidak akan mengambil Islam secara serpihan-serpihan. Islam bukan hanya pada sembahyang sahaja. Islam bukan hanya pada akhlak ibadah sahaja. Islam pada semua aspek kehidupan. Jadi bila kita mengambil Islam serpihan-serpihan, maka sudah tentulah kita akan lemah. Inilah dikatakan sekular. Sekularisme. Dan ini adalah kerana Islam menyatukan dunia dan akhirat. Atau dengan kata lain, kita nak kena faham Islam ini apa? Ad-din wad-daulah. Agama dan negara Islam. Ad-din wad-daulah. Ataupun Al-Quran dan pedang. Al-Quran dan penguat kuasaan. Ataupun ibadah dan kepimpinan. Ibadah ni memimpin diri kita kepada Allah. Kepimpinan daripada dia sekecil-kecilnya sampailah sebesar-besarnya, sampai ke yang di Pertuan Agong, sampai kepada Perdana Menteri, sampai kepada menteri. Jadi semua ni adalah ibadah dan kepimpinan. Akidah dan jihad, akidah dan perjuangan. Akidah dan perjuangan. Jadi maknanya akidah ni bukan melahirkan orang yang menangis saja, bertaubat saja, orang berzikir saja. Akidah melahirkan orang yang berjuang pada jalan Allah. Orang yang berjuang pada jalan Allah, itu akidah melahirkan orang yang macam tu. Jadi umat Islam dihubungkan dengan setiap perkara, apa sahaja. Semua yang dilakukan itu adalah al-Islam. Maka sebab itulah musuh mahu. Dan kita tak fikir pasal politik, pasal syariah, pasal siasah. Kenapa? Kerana mereka tak mahu kita menegakkan hukum Allah. Ini nombor satu. Saya ingat lagi kata-kata Tuan Guru Haji Adi. Siapa yang pisahkan agama dengan politik dan sebagainya tu, maka kafir, gitu kan. Betul lah tu. Tak boleh pisahkan. Itu nombor satu. Kerana bila kita tidak bersama akhlak Islam, kita tak akan menegakkan Islam. Kita ingat kita nak menang, kita kena guna siasah. Kenapa kita kena bersiasah begini? Ni kawan-kawan kan. Kenapa kita nak kena fikir macam ni? Kita langgar perjanjian kita langgar yang ni, langgar yang cari alasan nak langgar kan. Kenapa nak langgar? Ini keruh. Dulu tak keruh ke? Dulu tak ada keruh ke? Tak ada kekeruhan ke dulu? Besok lepas daripada pilihan raya, kan, nak kena bersama bentuk kerajaan, nak kena bersama pula, ni menang sikit-sikit. Tak ada kekeruhan ke masa tu kan? Jadi alasan tu tidak syarak. Kan? Ini kita nak sebut tentang akhlak. Tentang saksiah tadi. Jadi nak sebut ke sini, kenapa kita tak ikut akhlak Islam? Islam suruh kita tepat janji. Islam suruh kita begini-begini sebab kita nak jaga sekian. Jaga apa? Jaga strategi. Bukan jaga uslub. Bukan jaga uslub, jaga strategi. Bismillah. Nombor satu, mereka suruh kita tak payah fikir siasah, tak payah fikir politik, supaya kita ni tidak akan boleh tegakkan hukum Allah. Ini bukan siasah yang kecil ni, siasah yang besar. Baik, yang kedua, kenapa musuh nak kita pisah daripada siasah ni? Tak nak fikir langsung lah. Kalau fikir daulah Islam ni jadi ISIS, jadi pengganas. Pengganas, kenapa nak fikir khilafah Islam ni fikir? Ni jadi pengganas, nanti kita dituduh pengganas. Tak mau fikirlah, tak payah fikirlah pasal Quran yang kata tentang apa-apa yang negara-negara tak payahlah. Biar kita fikir semayang cukuplah, baca Quran cukuplah fikir ni. Kita fikir hak tu. Allah gambar apa? Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Kamu ambil sebahagian, kamu beriman daripada sebahagian, kamu tak beriman daripada sebahagian, macam itu ke? Jadi Allah tegur. Yang kedua, kenapa musuh nak sangat kita ni memisahkan siasah dengan Islam, dengan agama ni? Kerana mereka sebenarnya nak memperdalamkan lagi kepahaman-kepahaman sekular ni.
nak jadikan anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, rakyat kita seluruh dunia faham bahawa kan apa yang ada ni betul. Maka kita kena ikut barat, nak membaratkan masyarakat, itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Maknanya generasi yang menyeleweng dari agama, kebenaran, keadilan menuju kepada penipuan dan kepura-puraan. Inilah generasi yang akan tenggelam dalam tamadun barat. Jadi orang yang hidup bersama dengan penipuan, lakonan-lakonan, bila bercakap tu dengan ayat Quran, kita kena wajibkan vaksin. Ada seorang ustaz sebut. Menteri kot jelah ni. Kita kena wajibkan vaksin. Kenapa? Kerana ini akan mencegah coronavirus sebagainya. Tapi bila dia ambil vaksin, dia dah ambil vaksin dah. Lepas ambil vaksin, dia pergi bekam. Cepat bekam. Keluarkan balik. Bekam, keluarkan. Kenapa Ustaz? Kan Ustaz kata wajib. Wajib ambil dah vaksin tu. Tak. Itu cakap je. Dekat luar kita, kalau fatwa kata harus, kita nak kata wajib ambil vaksin ni. Salah seorang ustaz yang ahli politik lah, menang parlimen lah ni. Kan? Tapi bila dia dah ambil, pergi bekam, keluarkan. Mana wajib tadi? Kalau wajib, bukan ambil, telan sekali vaksin tu. Penipuan, kepura-puraan. Di mana agama dia? Di mana kebenaran dan keadilan? Di mana? Di mana? Sekarang ni ramai orang dah rasa apa dia panggil? Dah rasa menyesal. Jadi apabila kita menyeleweng daripada agama, adab-adabnya, akhlaknya, kebenaran, kita tutup kebenaran, keadilan, kita tutup keadilan atas kerana nak menjaga siasah kepartian kita berpura-pura menipu tak kiralah siapa pun. Maka generasi yang demikian akan tenggelam dengan tamadun barat yang berkiblatkan kepada sekular. Kan? Jadi tindakan ini akan menjadikan sekular itu, kan, tamadun barat itu, demokrasi yang dia buat tadi tu, sistem yang berdasarkan pada Zionis tadi tu, akan menjadi makanan kepada generasi muda yang ada. Semua pakai ikutlah. Jadi kenapa dia tak nak Islam duduk dalam saksiah, di dalam adab dan akhlak? Kerana dia nak perkara itu menjadi susuan, menjadi baja kepada generasi muda ni. Jadi makin lama makin orang jadi ikut barat semua. Tak ada dah nak ikut Islam. Kenapa ustaz pun macam itu? Macam mana ustaz tu? Ustaz ni dia cakap wajib ambil vaksin. Tapi bila dia ambil, dia buang, dia bekam, dia buat macam-macam. Tak mau vaksin tu dalam badan dia, tak mau. Kenapa macam itu pula ustaz? Kata wajib. Jadi berlaku double standard, berlaku penipuan, lakonan. Jadi politik yang berasaskan kepada siasah Zionis, dia akan melahirkan pelakon-pelakon, penipu-penipu. Orang yang cakapnya untuk kepentingan tertentu. Dia tidak ada Allah di dalam hati dia, dalam pemikiran dia. Kenapa? Ada akhlak dia tu. Sehingga akhirnya memecah belahkan ummah pecah. Jadi mereka terpedaya dengan sekularisme, tertipu dengan kebendaan. Mereka sangkakan itu air, tetapi rupanya dia bukan boleh menghilangkan. Ingat bila kita ambil menteri, ambil pangkat, kita ambil jawatan, ambil pengurusi GLC sini, pengurusi GLC sana. Kita ada driver sendiri, kita ada kereta sendiri, ada allowance sendiri, semua. Harta dunia, pangkat semua ada, kita ingat itulah makanan, itulah
Ubat air, rupanya bukan air, bukan makanan, ternyata fata morgana. Semua yang kita ambil tu, yang kita ambil daripada akhlak-akhlak buruk, penipu-penipu, penyeleweng buruk tadi, itu semuanya fata morgana. Nampak macam harta, nampak macam pangkat, nampak macam menang, pengaruh, tapi asasnya tadi tu, asasnya bukan akhlak Islam, bukan iman, bukan takwa, maka itu akan menjadikan kita ni hancur bersama dengan Barat. Barat akan hancur tak lama lagi. Kita dah ikut dia buat apa? Buat apa nak ikut dia sekarang? Ikut siasah kita daripada awal. Pegang pada prinsip. Pegang pada matlamat yang benar. Pegang pada siasah yang benar. Pegang pada siasah yang benar. Bukan siasah nak menang. Menang tu Allah punya. Allah akan bagi kemenangan bila kita ikut sunnah dia. Kita ikut Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan ikut otak kita ni. Nampak macam betul. Jadi sebab tu kita lihat hari ni, kan, sebenarnya kenapa musuh Islam tidak mahu orang yang duduk di dalam politik Islam, siasah Islam tadi tu, akhlaknya akhlak Islam, dia tak mahu. Ibadah-ibadah Islam tak ditolak. Dia diputuskan dengan Islam kerana dia nak jadikan, kan, saksiyah, kepribadian mereka yang mendukung politik tadi menjadi kepribadian orang yang menipu, yang berpura-pura, yang berlakon. Di luar nampak hebat, dalam kosong. Sembayang pun silap-silap kosong. Maka terpedayalah mereka. Terpedayalah mereka. Jadi akhirnya mereka menjadi guru kepada, kan, murid-murid mereka untuk mencontohi Barat. Maka mereka ditingkatkan, dibersihkan oleh Barat. Barat yang proses mereka. Barat jadi tuan guru dia. Zionis jadi tuan guru dia. Bukan lagi siasah Quran dan Sunnah. Bukan lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang membersihkan dia dengan asbab-asbab Islam. Tetapi Allah Taala membiarkan dia. Akhirnya habis, dijajah. Kita dijajah. Jadi siasah kebangkitan tak berlaku lah. Bila kita ikut saksiah orang sana, tak berlaku siasah kebangkitan. Kita tengok Morsi. Presiden Morsi. Bila dia dijadikan presiden atau Perdana Menteri, dia buat satu majlis menyambut kemenangan rakyat di stadium. Ribuan, mungkin ratus ribu datang. Keliling penuh dengan TV live di Mesir. Ketika itu dia bagi ucapan. Dia kata antaranya yang disebut, Allahu ghayatuna. Allah matlamat kami. Al-Quran dusturuna. Al-Quran adalah perlembagaan panduan hidup kami. Ar-Rasul qudwatuna. Ar-Rasul adalah contoh hidup kami, model kami. Al-jihad fi sabilillah sabiluna. Berjuang perjalanan Allah jalan kami. Al-maut fi sabilillah asma amanina. Dia cakap kematian. Mati pada syahid jalan Allah itu adalah setinggi-tinggi. Dia cakap tu. Padahal dia tahu bila dia cakap tu dah declare musuh dengan orang sebelah dia. Jiran siapa? Israel. Amerika. Tak takut. Nanti Mesir kena sanction. Mesir kena boykot. Nanti Israel kacau, bunuh dia sebagainya. Tak takut. Kemudian dia kata apa? Antara yang kita janjikan bersama Allah ialah kita akan bebaskan Masjidil Aqsa. Kita akan bebaskan Palestin daripada Zionis dan sekutunya, laknatullah. Maka semua takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak takut. Padahal dia tahu bila dia cakap macam itu, Zionis mesti marah. Zionis mesti takut. Amerika mesti marah, takut. Mesti nak bunuh dia. Akhirnya jadi, dia ditangkap. Berlaku kudeta. Al-Sisi naik pula. Al-Sisi naik pula jadi presiden. Tangkap dia, masuk dalam penjara.
buat macam-macam, akhirnya mati ketika dalam perbicaraan. Dr. Mursi, Syahid Dr. Mursi rahimallah. Inilah pejuang yang betul. Yang berasaskan al-iman wa taqwa, tak takut. Tak takut cakap. Ini kita baru nak dapat menteri. Baru nak dapat jawatan. Dah tak berani dah cakap benda yang betul. Simpan, kita ikut siasah A, siasah B. Kenapa? Kerana kita ikut arus. Bukan kita membentuk arus. Kalau kita kuat, jangan kuat bersama parti. Jangan kuat bersama kerajaan. Ataupun parti yang memerintah kerajaan. Kuat bersama Allah. Kuat bersama Islam. Mulia bersama Islam. Bukan mulia bersama makhluk. Ini siasah politik yang hari ini. Bila akhlak tidak bersama dengan akhlak yang benar, maka sebenarnya kita mempromosikan barat, mempromosikan sekular, mempromosikan penipuan, lakonan-lakonan kosong kepada rakyat. Rakyat ikut, oh boleh rupanya tipu, boleh tipu rupanya. Rakyat cakap boleh tipu. Dalam Islam benarkan kita untuk menipu. Betul lah kenyataan tu. Tapi saksiah kita sebagai pemimpin okey ke? Boleh menipu. Oh, kalau gitu samalah macam Abu Jahal, samalah macam Netanyahu, samalah macam Ronald Reagan, pakak menipu semua. Oh, boleh menipu. Bila kita keluarkan perkataan boleh menipu tadi tu, betul ke? Betul lah. Ada benda yang kita boleh menipu. Tapi bukanlah saksiah kita nak tunjuk boleh menipu. Islam tu boleh tipu. Tak. Saksiah ni menepati janji. Bercakap benar. Kan? Apa kata Mahathir? Bersih cakap amanah apa? Bersih cakap amanah. Mahathir pun cakap bersih cakap amanah. Mahathir, betul? Bersih cakap amanah. Ada amanah semua kan? Nampak tak? Orang Islam tak berani cakap. Kita kena berlaku, kita kena pegang janji. Dah janji dah nak bersama-sama ni. Dah janji nak bersama-sama ni. Tiba-tiba kita mungkir janji. Bagi alasan. Bukan dia tak nak. Kita tak nak. Kenapa? Alasan dia jahat. Alasan. Kita tak jahat ke? Allah dah bahagilah gambaran tadi. Jangan jadi pengkhianat kepada janji. Jangan. Hanya kerana takut musuh akan menang. Kita takut kita khianat perjanjian kita. Tak mau dah. Asal-asalnya kita nak bersatu padu sebagainya. Lupa lepas tu habis. Atas nama siasah. Siasah mana? Politik kepartian. Bukan siasah Islam. Bukan siasah Islam. Saya tak cakap mana-mana ni. Saya tak cakap mana-mana ni. Saya cakap apa yang berlaku hari ni. Kan? Berlaku yang kita tengok dalam apa yang ditulis oleh Syekh Ahmad Muhammad Al-Waqi. Yang ketiga, kenapa sebenarnya dia nak supaya politik siasah ni tidak ada Islam dalamnya, tidak terpisah dengan Islam. Kenapa? Kerana dia nak kontrol kepala-kepala pemimpin-pemimpin negara Islam. Bila kita dah mula bercakap bohong, bila kita dah mula boleh pusing sana, pusing sini, twist sana, twist sini. Bila kita dah boleh berbuat akhlak macam mana, akhlak orang yang tidak ada akhlak, kita kata dia tak ada akhlak, rupanya kita pun sama. Bila kita dah mengikut siasah Zionis, maka pada ketika itu, mereka yang memimpin akan dipegang kepala-kepala mereka. Kerana mereka lebih takutkan kalah daripada takutkan Allah. Takutkan kalah daripada takut Allah. Oh, tak boleh kita kalau bersama dengan diorang ni, kita akan terpalit dengan golongan yang kena tuduh rasuah ni. Kena tuduh rasuah ni, tak boleh. Diorang ni rasuah. Apa? Kita tak ada rasuah? Tak ada, kita tak rasuah. Nak dibuktikan? Kita tak ada dosa lain. Kita tak menipu. Kita tak berbohong, kita tak berlakon. Orang lain semua salah, kita tak ada salah. Orang lain semua keruh, kita tak ada keruh. Macam itu ke?
Jadi sebenarnya apabila kita takut kalah, lebih daripada takut Allah. Takut kepada kejatuhan kita lebih daripada takwa kepada Allah. Maka pada masa itu menang pun kita, jadi pemimpin pun kita, pemimpin negara, kita akan dipegang, kepala kita ni akan dipegang sebab kita menang bukan atas dasar takwa, tapi atas dasar takut kalah, takut parti kalah, takut tak dapat sokongan orang, takut kepada bayang-bayang sendiri, takut kehilangan jawatan, takut kalau menang tak dapat jadi menteri, takut kepada dunia yang ada hilang daripada kita, takut kita ni tak sempat nak menang, nanti kalau saya mati tak menang lagi ni, nak kena menang sekarang. Takut kepada dunia, bukan takut kepada Allah. Orang yang hidup tidak ada takut kepada Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang bila dia jadi pemimpin, dia akan dipegang kepalanya oleh musuh Islam. Oleh musuh Islam. Walaupun dia ada Islam. Kecuali bertaubat, sanggup syahid fi sabilillah, sanggup jaga takwa, sanggup jaga takwa daripada takut kepada makhluk. Memang kita hajat kepada orang yang berani ni. Ini contoh. Kenapa? Kerana inilah parti yang kata Melayu yang terbesar, Islam yang terbesar. Tapi saksiahnya itu. Jadi kenapa mereka tidak mahu Islam itu lahir dengan dalam politik, dalam siasah tadi? Kerana bila menang besok, dia akan dipegang oleh Dajjal. Dajjal akan pegang. Jadi khalifah Islam yang terakhir telah dicantas kepalanya. Dan negara-negara Islam sedang berada di dalam keadaan bermusuhan. Dari sudut hati mereka berpecah. Maka umat Islam yang mengikuti siasah Zionis, maka umat Islam itu hakikatnya menyembah kekuatan musuh Islam. Bila kita tidak ada kekuatan takwa tadi, kita lebih pentingkan siasah dunia daripada siasah akhirat, daripada barakah dalam perjuangan, maka kita takkan jadi, Allah akan campakkan ketakutan al-wahan, ketakutan kepada kekuatan musuh. Kekuatan musuh, kekuatan rakyat, kekuatan manusia. Takut kepada kekuatan musuh, kekuatan makhluk lebih daripada kekuatan Allah. Maka mereka yang takut begitu, dia jadi pemimpin pun, dia akan menjadi orang yang dikontrol, yang dipegang kepalanya. Jadi sebab itu siasah Islam dia ada prinsip dia. Siasah Islam dia ada dia punya prinsip dia. Prinsip ni tak boleh kita nak berdolak-dalik. Kalau tidak, jangan panggil siasah Islam. Jangan panggil politik Islam. Jangan panggil politik Islam. Panggil politik Melayu pun tak apa lagi. Sebab Melayu boleh menipu. Melayu boleh tipu, tak apa. Itu memang Melayu. Muslim, mukmin tak boleh. Ini antara perkara yang kita nak gambarkan kepada kita bagaimana siasah Islam dia bukan hanya sekadar siasah untuk kita menang dalam satu dalam satu pertandingan PRU. Siasah Islam bukan nak menang jadi DUN. Siasah Islam bukan nak menang jadi parlimen. Walaupun kalau menang orang Islam mukmin beriman baguslah, tapi bukan itu siasah kita. Siasah kita macam mana nak membentuk kebangkitan Islam secara menyeluruh. Semua aspek. Jadi orang yang berfikir aku ni selamat dengan zikir, aku selamat dengan sembahyang, aku selamat dengan puasa, aku selamat dengan Quran, aku selamat duduk kat hutan memenceritakan diri daripada masyarakat, aku selamat bila aku tak fikir benda lain, fikir bersihkan hati saja, maka itu pun tak selamat. Kenapa? Kerana orang yang berfikir yang itu, dia dah pisahkan Islam yang
merupakan satu kehidupan yang menyeluruh. Habis. Islamnya habis. Jadi Allah tak bagi kekuatan lah. Maknanya kan, Allah tak bagi kekuatan kat kita lah. Jadi macam nak menang, macam nak bangkit. Bila bangkit besok, datang Al-Mahdi besok, tertinggal. Melayu boleh menipu. Sebab apa Melayu menipu? Sebab Melayu bukan Islam. Tidak ada Islam dalamnya. Kecuali Islam Muslim. Melayu Muslim. Cina Muslim. Indian Muslim. Semua yang ada Islam, dia tak menipu dah. Kalau dia jadi pemimpin, dia tepat janji. Apa lagi yang kita nak pegang? Melainkan daripada iman Islam. Melainkan daripada takwa. Pegang takwa ni. Jadi kita tengok orang tu bertakwa, lemah-lemah dia pun. Kan, sebab Allah jadikan kita, tugaskan kita ni bukan nak dapat natijah. Natijah Allah bagi. Allah tugaskan kita usaha maksima. Kita jaga akhlak kita, saksiah kita. Kan, sebagai seorang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah tadi. Kemudian kalah pilihan raya. Contoh pilihan raya kan, kalah. Tak apa, kita dah ada dah tu. Itulah yang Allah akan bagi kepada kita. Tapi kita menang tapi terpaksa menipu, buat apa? Menang tapi terpaksa bergaduh sama sendiri, buat apa? Menang terpaksa kita berlakon jadi baik, buat apa? Menang tidak dalam redha Allah. Menggunakan siasah Zionis. Jadi ini siri pertama. Siasah tidak boleh berpisah-pisah. Kita tak boleh pisah Islam ad-din wal siasah. Jadi agama dan siasah ni, agama dan politik ni tak boleh kita pisahkan. Ini nombor satu. InsyaAllah besok, kalau ada kesempatan, keizinan Allah, kita akan sambung. Kita akan bincang pula tentang demokrasi. Siasah demokrasi ni macam mana? Siasah demokrasi ni macam mana? Boleh ke demokrasi ni? Ya. Jadi kita akan bincang satu paper, satu thesis yang agak detail, tapi saya akan ambil dia punya summary je. Ini pandangan-pandangan para ulama kita. Jadi kita tahulah macam mana besok. Lepas tu nak pilih siapa pula? Yang ketiga lah, nak pilih siapa pula? Minggu depan kot, nak pilih siapa pula? Macam mana ni Ustaz? Ada banyak sangat soalan. Nak pilih siapa, nak undi siapa, ke tak payah undi? Kalau saya tak payah undi. Kalau dia kata saya tak payah undi, habis nak apa nak jawab ke Allah kalau Allah tanya, kan besok kamu tak undi, kawasan kamu ni musuh Islam menang, Zionis menang. Lagi teruk daripada ni, contohlah kan. Tak Ustaz, kalau Zionis menang ni dia bagi sekolah agama 10 juta. Kalau masa zaman orang Melayu pegang 1 juta pun tak dapat. Masa Zionis pegang 10 juta dapat. Kan bagus. Zionis pun tak apa, dia bagus. Ini sama macam orang asli lah. Orang asli kat Sabah, kat ujung, tak ada jumpa orang. Kan, datang orang nak suruh ambil undi. Tok Batin, kan, saya bagi RM50 seorang, satu kepala RM50 semua. Tolong undi saya ya. Lepas tu datang pula orang lain. Tok Batin, tadi tu datang dia bagi berapa? RM50. Saya bagi RM100. RM100 seorang. Tok Batin undi saya ya. Okey, yang ini lebih banyak, lebih bagus. RM100 satu kepala. Maka mari kita undi dia. Kan? Jadi samalah. Dulu zaman Melayu perintah 1 juta pun tak dapat. Zaman Zionis perintah dapat sampai 10 juta. Ini pilihlah Zionis. Kenapa? Dia bagi 10 juta. Bagus. Kita tak lebih daripada orang yang tak boleh berfikir dalam hutan hujung Borneo, hujung. Sama aja. Kenapa? Kita tengok kebenaran pada duit. Siapa paling banyak bagi duit? Dulu zaman Melayu perintah tak dapat pun 1 sen. Zaman Zionis perintah dapatlah RM10. Kita kata RM10 lagi bagus. Sedangkan dia bagi RM10, dia bagi 10 juta. Yang dia ambil, yang dibagi kepada gerakan yang melawan Islam pula 100 juta. Dia bagi kita 10 juta. Dia bagi kat sana 100 juta. Itu yang kita tak tahu. Melayu ni tak bagi kita 1 sen pun. Tapi dia tak bagi pula pada musuh-musuh nak hancurkan Islam ni. Yang itu pun kita tak tahu. Jadi kita jadi macam orang tak apa? Orang tak boleh fikir. Tengok duit, siapa bagi duit banyak. Ini satu golongan. Satu golongan pula dia kata apa? Malas lah nak undi. Dia bagi duit ambil tapi tak undi. Jadi satu golongan pula. Kita fokus pada kita je contohnya.
InsyaAllah saya akan bincang benda ni, tajuk ni. Ni sangkut paut dengan siasah akhir zaman. Bukan saja siasah, tetapi kita fikir bincang tentang bagaimana cara siasah akhir zaman, kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam bagaimana. Ini satu perkara yang penting. Jadi ada masanya kita pergi undi, ada masanya tak payah undi, ada masanya rosakkan undi, ada masanya tak payah buat apa-apa, ada masanya. Jadi masa tu masa bila? Itu nanti kita bincang. Yang ketiga, siri ketiga. Ini siri pertama. Siri kedua besok cerita pasal demokrasi, insya-Allah. Mossad pun bagi duit. Mossad bagi duit. Memang dia bagi duit pasal dia memang cintakan dunia kan. Itulah upah dia. Kalau tak bagi duit, dia bagi peluru pula. Dia bagi dua. Bagi duit, engkau ambil dapat duit, atau engkau tak ambil, engkau dapat peluru. Dia bagi peluru. Nak mana? Nak duit ke nak peluru? Jadi tentulah orang yang pandai ke bodoh ke, bila dah sama dengan engage dengan Mossad, dia akan ambil duit. Terpaksa tak ambil, dapat peluru. Dia macam tu. Dia bukan bagi duit. Nak buat tak buat tak. Bila dah buat ni, dia bagi duit tak nak. Dia bagi peluru. Bagi peluru. Tengok peluru, okey, tak apalah. 120 pun 120 lah bagi. Macam tu. Dia bukan ni saja. Dia bukan bagi duit je. Dia bagi ancaman sekali. Kan? Dia tiru siapa? Dia tiru Allah. Allah bagi syurga, bagi neraka. Kan? Allah bagi syurga. Kamu ni dengar, syurga memang dia layak lah. Dia Allah. Dia Tuhan. Mossad ni makhluk. Nak takut pasal apa kat makhluk tadi kan? InsyaAllah, alhamdulillah. Mungkin parti yang pernah jatuh terduduk, saya tak faham. Kita tak cakap pasal parti lagi. InsyaAllah parti besok kot. InsyaAllah. Jadi doalah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan. Saya minta maaf malam ni. Emosi sikit je. Sikit emosi. Jadi ada ramai yang bagi ucapan takziah sebagainya. Saya accident dia kata. Jadi sebenarnya bukanlah accident apa. Allah izin dalam perjalanan balik daripada meeting kurang lebih lah. Pukul 12 lebih. Kan? Jadi Allah izin tiba-tiba ada anjing lintas. Daripada tepi lintas. Kemudian kenalah bahagian depan. Jadi anjing tu masuk bawah kereta. Kemudian lepas tu adalah kerosakan sikit lah kat bawah tu. Anjing tu tak dapat lah, dia lari lah. Dia kuat, anjing ni kuat. Supaya keluarga anjing pun tak buat report. Ada kecederaan ke apa. So alhamdulillah. Jadi siapa-siapa yang ada dengar lah kemalangan-kemalangan, tak adalah apa sangat. Allah izin ringan saja. Kereta je lah ada kecederaan kat kereta sikit, insya-Allah. Itu semua adalah merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, insya-Allah. So tak ada sakit, tak ada apa. Sebab ramai yang bagi takziah. Ada sebab tak tahu macam mana boleh tersebar. Macam mana boleh tersebar ni, insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah kita baca doa Rabitah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahumma rabitataha wa limuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil iman bik wa jammilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amit ala syahadati fisabili ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah jumpa esok malam insya-Allah.